Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar bab 4 kesihatan manusia iaitu sains tingkatan 2. Okey, bab 4.1 iaitu penyakit berjangkit dan penyakit tidak berjangkit. Sebenarnya bab ini sangat mudah sebab ia berkaitan dengan perkara yang berlaku di sekeliling kita lah. Okey, lihat yang pertama, apa yang dimaksudkan dengan penyakit? Okey, penyakit adalah keadaan yang tidak normal pada badan atau minda yang menyebabkan ketidakselesaan, sukar berfungsi atau memberi tekanan. Okey, itu yang dimaksudkan dengan penyakit. Okey, penyakit terbahagi kepada dua iaitu penyakit berjangkit dan juga penyakit tidak berjangkit. Penyakit berjangkit ni kita boleh senaraikan banyak penyakit yang berjangkit seperti tuberkulosis ni ada penyakit TB. Okey, iaitu batuk kering. Okey, yang berjangkit sesama kita tahu memang sesama ni mudah berjangkit. Kurak panau tu memang semestinya. Penyakit kencing tikus, demam denggi, demam malaria dan juga demam Zika. Banyak lagi sebenarnya penyakit berjangkit kita boleh senaraikan, ini antaranya lah. Okey, manakala tidak berjangkit, memang dia memang tak berjangkit. Jangan takut. Kanser tidak berjangkit. Hipertensi ni adalah darah tinggi, sama juga tidak berjangkit. Diabetes adalah kencing manis, asma, penyakit kardiovaskular dan penyakit lain yang memang tidak berjangkit. Bagaimana penyakit ini disebarkan? Okey, penyakit ini boleh disebarkan melalui patogen. Apa itu patogen? Patogen ialah organisma yang menyebabkan penyakit. Okey, bagaimana ia disebarkan? Okey, terdapat 4 cara ia disebarkan. Okey, paling mudah melalui udara, air, vektor dan juga sentuhan. Okey, sekarang kita tengok secara terperinci bagaimana 4 cara ini disebarkan penyakit tersebut. Okey, yang pertama dia jangkitan bawaan udara. Terdapat 2 jenis iaitu jangkitan titisan dan juga jangkitan habuk. Okey, paling mudah kita nak tahu melalui bawaan udara ni seperti bersin ni lah. So, bila bersin terdapatnya titisan air yang mengandungi patogen dari mulut dan hidung pesakit melalui bersin, bercakap, menguat dan juga bernafas. Macam apa yang kita berlaku sekarang itu COVID. So, kita perlu pakai pelitup muka supaya tidak ada virus itu melalui titisan. Okey, yang kedua iaitu jangkitan habuk, iaitu bakteria di dalam air ludah pesakit yang sudah kering akan membentuk spora dan disebarkan bersama habuk oleh angin. Okey, bagaimana cara untuk mencegah jangkitan udara ini? Okey, terdapat beberapa yang disenaraikan di sini. Yang pertama, tutup mulut dan hidung ketika bersin, tidak meludah merata, elak berada di tempat sesak. Seperti yang berlaku sekarang COVID-19 ini adalah beberapa cara lah untuk elakkan ianya dijangkiti. Okey, penyakit bawaan air. Okey, macam kita lihat di sini, biasanya berlaku disebabkan oleh banjir. So, bila berlaku banjir, banyaklah maksudnya terdapat air yang tidak bersih. Jadi, contoh penyakit yang dibawa oleh bawaan air ni adalah seperti kolera, demam kepialu ataupun disenteri amoeba. Bagaimana cara untuk mencegah penyakit disebabkan oleh bawaan air ini? Okay, yang pertama, macam dalam kolam renang boleh masukkan klorin sebab kita tahu dalam air itu terdapatnya mikroorganisma yang berbahaya. Jadi dengan cara masukkan klorin boleh membunuh mikroorganisma yang bahaya tersebut. Okay, menggunakan tandas yang sempurna, maksudnya ada sistem yang sempurna supaya tidak merebaknya patogen di dalam najis. Okey, yang ketiga, didihkan air sebelum minum supaya dapat mematikan mikroorganisma yang berbahaya. Okey, cara jangkitan yang seterusnya adalah melalui sentuhan dan terdapat 3 cara melalui sentuhan ini iaitu kulat, melalui sentuhan kulat, seks dan juga yang ketiga ni dia gabungan beberapa iaitu terdapatnya seks, darah ataupun jarum. Nanti cikgu terangkan. Kita lihat yang pertama kulat. Okey, kulat contoh penyakit yang boleh berjangkit disebabkan oleh kulat adalah kurap dan juga panau.
Yang ini bahayalah. Kita tak boleh berkongsi apa-apa bagi mereka yang ada penyakit ni ya. Tak boleh kongsikan baju, towel, tak boleh kongsi sebab dia boleh berjangkit melalui sentuhan. Okey, bagaimana sentuhan seks ni? Okey. Berjangkit melalui hubungan seks adalah patogen ini terdapat di dalam air mani dan berdalur faraj. Okey, ini akan menyebabkan penyakit sifilis dan juga gonoria. Maksudnya masalah pada alat kelamin. Okey, AIDS, semua kita tahu AIDS boleh berjangkit melalui seks, hubungan seks, boleh berjangkit melalui darah, okey, dan juga boleh berjangkit melalui perkongsian jarum suntikan. Okey, jangkitan penyakit melalui vektor. Okey, cara yang seterusnya adalah vektor. Apa itu vektor? Vektor ialah haiwan yang memindahkan patogen. Maksudnya, haiwan ini yang pindahkan penyebab penyakit tersebut. Okey, so kita lihat beberapa vektor dan juga patogen yang memindahkan penyakit. Okey, yang pertama, lipas biasa kan. Kita tengok lipas ini yang boleh membawa penyakit, iaitu Salmonella typhia ni. Salmonella typhi ni. Okey. Yang kedua, lalat. Lalat ni yang vektor, dia membawa patogen Salmonella typhi juga. Nyamuk Aedes dia boleh membawa patogen virus denggi. Okey, nyamuk Aedes juga nombor 4 itu sebagai vektor patogennya virus Zika. Okey, nombor 5, nyamuk Anopheles ni membawa patogen Plasmodium malaria, dan yang ke-6 tikus. Okey, membawa patogen bakteria Leptospira. Okay, dalam buku teks ada disenaraikan apakah penyakit, gejala, patogen yang terlibat, vektor yang membawanya dan juga cara jangkitan. Okay, paling mudah kita nak lihat di sini macam denggi ya. Denggi gejala dia sakit sendi, demam, sakit kepala dan mata berair. Jadi patogennya mikroorganisma yang menyebabkan penyakit itu adalah virus. Okay, vektor yang membawa virus itu adalah nyamuk Aedes dan cara jangkitan adalah secara gigitan nyamuk. Okay, boleh lihat beberapa penyakit yang lain di sini. Okay, lihat contoh di sini. Bagaimanakah cara nyamuk dan lalat menyebabkan penyakit. Okay, kita lihat ayat pertama. Nyamuk yang telah mempunyai patogen di dalam kelenjar air liurnya menghisap darah orang yang belum dijangkiti. Okay, maksudnya dalam nyamuk tu dah ada patogen. Okay, yang kedua, air liur nyamuk dikeluarkan semasa menghisap darah untuk mencegah pembekuan darah. Okay, jangkitan merebak ke seluruh badan. Okay, nampak dia masuk ke bahagian dalam badan kan. Dan yang ketiga, nyamuk lain menggigit mangsa yang telah dijangkiti dan menyebabkan jangkitan ke mangsa lain pula. Okey, bagaimana dengan lalat? Lalat yang hinggap di atas kotoran mempunyai patogen yang melekat pada kaki badan-badan lalat. Sebab lalat kita tahu dia suka pada tempat yang kotor. So, pada badan dia tu terdapat dah patogen. Jadi, lalat memindahkan patogen ke dalam makanan bila dia hinggap pada makanan. Dan yang ketiga, patogen memasuk badan seseorang yang makan makanan yang telah tercemar. So, kita nampak bagaimana patogen itu dipindahkan daripada vektor kepada pemangsa lah. Maksudnya orang yang terkena kepada penyakit tersebut. Okey, 3 peringkat pencegahan penyakit berjangkit iaitu peringkat primer, peringkat sekunder dan juga peringkat tertier. Okey, peringkat primer adalah meningkatkan tahap kesihatan lah. Maksudnya kita sendiri perlu jaga kebersihan, okey, kediaman supaya tidak terdedah kepada penyakit. Meningkatkan daya tahan badan dengan mengambil vaksin, membuat pemeriksaan berkala, mengamalkan gaya hidup sihat. Bagi peringkat sekunder adalah memutuskan transmisi jangkitan melalui pengesahan kes secara aktif. Contohnya, memberi rawatan awal, mengasingkan pesakit dengan orang lain. Contohnya penyakit yang berjangkit tadi. Okay, yang ketiga, secara tertier ni mengawal populasi vektor. Kita tahu bila ada sesuatu demam denggi, so kita kawal vektor, kawal nyamuk tersebut supaya ianya tidak berjangkit. Sebab itulah bila ada kes saja akan ada fogging ya, maksudnya menggunakan dia semburan untuk membunuh vektor. Okey, itu saja untuk bab 4.1. Nanti kita sambung untuk bab 4.2.